أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita masih lagi di bulan Syawal yang kita doakan pada tuan-tuan sekalian untuk terus diberikan hidayah, terus dapat bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan pada hari ini kita ingin mendalami pada halaman 207, halaman terakhir daripada surah At-Taubah bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya, kita di halaman terakhir hari ini Ustaz ya. Apa perasaan Ustaz bila dah habis 9 surah setakat ini? Insya-Allah saya dihidangkan masya-Allah ataupun diperdengarkan oleh Ustaz Faz bagaimana dengan nama surah At-Taubah itu sangat banyak perkataan taubat disebut dalam surah At-Taubah, sehingga pelik sebab tu Allah tidak pelik kalau kita banyak dosa, tapi Allah pelik kalau kenapa kita tidak mau bertaubat. Maka itulah saya rasa surah ini memang mengajak kepada kita semua untuk banyakkan taubat kepada Allah, kerana dengan taubat itu jiwa kita akan bersih, hati kita akan bersih, dan Allah Taala akan sayang orang-orang yang bertaubat. InsyaAllah ya, itu adalah pelajaran ya tentang surah At-Taubah ini, surah yang satu-satunya tidak ada bismillah Ustaz ya. Surah yang memang istilahnya tegas daripada Allah, tetapi dalam masa yang sama yang ditegaskan itu adalah taubat. Dia kadang-kadang taubat ini dia ada orang yang panggil sila bertaubat, okey, tapi ada orang yang dia kena pukul dulu baru dia bertaubat ya, ada orang kena masuk penjara baru bertaubat ya. Jadi macam-macam perangai manusia yang harapnya kita mendapat panduan daripada al-Quran ini tuan-tuan sekalian ya. Dan jangan pelik, ada orang yang dengan al-Quran dia tidak nak bertaubat. Dia dengar saja dia rasa okey, so what? Okey. Tetapi bila dia kena pukul ataupun dipenjarakan ataupun diperangi, dia ingin bertaubat ya, seperti mana Abu Sufyan ya, seorang daripada sahabat, asalnya itu adalah yang memusuhi Nabi. Peristiwa Fathu Mekah membawa beliau kepada taubat. Itu sebabnya Quran dan kuasa, dua perkara yang saling berkaitan. Nak bersama dengan al-Quran ini perlu dipegang secara biquwah, dengan kekuatan ataupun dengan kekuasaan. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada diri saya, pada diri tuan-tuan sekalian. Dan kita lihat sinopsis halaman 207. Bermula daripada ayat 123, kita melihat kepada strategi perang dalam memerangi orang kafir. Ini disampaikan yang amat tegas sebagai satu kesimpulan tentang syirik tidak dikompromikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap hal. Pada ayat 124 hingga 127, sikap orang munafik yang ada di dalam al-Quran Allah bongkar dan membuat kesimpulan agar kita mengambil pelajaran. Dan sifat Nabi Muhammad yang sangat mencintai umatnya ya, pada ayat 128 hingga ayat terakhir sebagai satu tanda walaupun surah ini dalam ketegasan tetapi Nabi tetap mencintai umatnya. Inilah yang kita ingin sama-sama praktikkan, bukannya dengan surah At-Taubah menjadikan kita makin menakutkan orang, tetapi kita makin mencintai kepada seluruh manusia. Bagaimana? Kita sama-sama mulakan dahulu dengan bacaan ayat 123 hingga 126.
Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Kita teruskan sebarkan, share rancangan-rancangan kita pada kali ini untuk mudah-mudahan dapat kita sebarkan Al-Quran ke seluruh serata tempat. Rasa macam sedih sikit hari ini pasal surah terakhir, surah At-Taubah, kerana banyak kita diingatkan tentang taubat, dosa dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita dan terima akan amalan dan taubat kita. Ayat 123 hingga 126, insya-Allah sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 123 hingga 126 untuk kita melihat kesimpulan daripada surah At-Taubah. Ayat 123 Allah menekankan, wahai orang beriman, perangilah orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas daripadamu dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Rupa-rupanya inilah antara sifat orang yang bertakwa, amat tegas. Malah di sini Allah menggunakan perkataan qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, iaitu qatilu itu berperang dan bunuh maksudnya. Jadi ini memang tegas, memang ganas ya. Yang inilah antara ayat yang ramai orang yang bukan Islam bila baca surah At-Taubah ni dia kata inilah asas kepada terorisme. Ya, yang menakut-nakutkan, yang kumpulan Daesh dan sebagainya. Tetapi apakah maksud daripada ayat ini? Tuan-tuan, kita kena faham bahawa surah ini turun selepas peristiwa Fathu Mekah dan selepas perang Tabuk. Maksudnya ini adalah di hujung perjuangan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang kita nampak seperti yang ada di depan ini, iaitu wahai orang-orang beriman, perangilah mereka di sekitar kamu. Yalunakum itu di sekitar kamu daripada perkataan layyin. Layyin ini maksudnya orang-orang yang memang lembut, rapat dengan kita ustaznya. Tetapi kalau dia kufar, kalau dia itu memang orang yang kafir dan dia memerangi kepada orang-orang yang beriman, itu poin dia ya. Satu, dia kafir dan dia memerangi kepada orang yang beriman, maka kita kena perangi mereka.
bukannya selamba kalau kita tengok pada Ah Chong, namanya Ah Chong, agama Kristian dekat tepi rumah jiran kita, kita terus bunuh dia. Bukan begitu, bukan. Ini kita dah belajar sepanjang surah At-Taubah bahawa kalau dia ini tidak beriman dan kemudian dia ini memerangi kepada orang beriman, memusuhi kepada orang beriman, maka kita kena perangi orang ini. Ya, itu tegas. Maksudnya jangan beri muka kepada orang yang memerangi Islam, memerangi kepada keimanan. Pasal syirik memang tidak dibenarkan. Dalam hadis kudusi dinyatakan daripada Abu Hurairah bahawa Rasul meriwayatkan daripada Rabb bahawa Allah berfirman, aku adalah yang terbaik daripada para sekutu. Barang siapa beramal untukku dengan satu amalan lalu ia sekutukan aku dengan selain daripada aku, maka aku berlepas diri daripadanya, bara', sedangkan amalannya tersebut untuk sekutunya. Jadi Allah tidak menerima syirik, ya, tidak menerima syirik kerana ini adalah dosa yang paling besar, la zulmun azim dalam surah Luqman. Jadi ini kefahamannya, ya. Kalau orang itu tidak masuk Islam, ya, tetapi dia tidak menyerang kepada umat Islam, ya, tidak membunuh, tidak memerangi, is okay, ya. Dalam sejarah Nabi memberi peluang untuk mereka beragama di tempat masing-masing, tetapi di kawasan Mekah itu tidak dibenarkan. Ya, awal surah At-Taubah menyatakan 4 bulan mereka diberi peluang, kemudian mereka kena keluar daripada kawasan Mekah, tapi boleh berada di kawasan lain, wal yajidu fikum ghilzah, dan perlulah kamu mendapati pada diri kamu itu ketegasan. Ghilzah itu kasar, maksudnya kasar kepada mereka. Pasal apa? Takkanlah kita nak berlembut dengan orang yang serang kita, kan? Kepada orang yang memang pukul Nabi, yang nak bunuh Nabi, nak dera Bilal, kemudian kita kata tak apalah, duduk tak apalah, kita maafkan je. Tak bolehlah begitu. Pasal apa? Pasal kalau kita beri peluang orang yang tidak beriman memusuhi Islam, bunuh mak kita, takkan kita nak, ya. Jadi ini ketegasan yang dibina kepada siapa? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, orang bertakwa. Orang bertakwa ada masa dia lembut, tapi kalau waktu dia rasa dia tak puas hati kan, kerana ikut kepada perkataan Allah simpulkan pada ayat 1 2 3. Jadi ini nak menjelaskan kepada yang bukan Islam, ya, bahawa kalau katakan ayat ini adakah saya ni akan dibunuh kalau saya ini tetap berada dalam agama bukan Islam, ya. Kalau awak tentang dan bunuh serang umat Islam beragama, yang itu memang perlu diperangi. Tetapi kalau kita berbaik-baik, itulah yang ditunjukkan dalam Piagam Madinah, itulah yang ditunjukkan dalam kerajaan Islam selama beberapa ratus tahun tersebut. Baik. Ayat 124, dan apabila diturunkan suatu surah, ini kali ini Allah bercakap tentang kumpulan munafik. Bila diturunkan suatu surah, maka di antara orang munafik menyatakan, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan surah ini? Adapun orang yang beriman, maka surah ini menambahkan lagi imannya dan mereka berasa gembira. Apa cerita dalam ayat ini? Orang munafik dia bila dapat tahu ada surah, ada ayat Quran yang turun pada Nabi, dia akan cakap, adakah yang bertambah iman? Dia memperlekehkan, ustaz, ya. Dia mempermain-mainkan ayat Al-Quran. Pasal apa? Pasal mereka ni tak nak kebenaran itu masuk ke dalam hati, ya. Tetapi orang beriman, dia apakah berlaku? Dua perkara. Yang pertama, bertambah iman, ya. Yang kedua, wahum yastabshirun, mereka itu amat gembira dengan ayat tersebut. Apa kaitan dengan kita zaman ini? Maksudnya bila dapat ayat, kita dengar ayat dah lengkap, ustaz, ya. Tetapi bila dapat dengar Ustaz Tirmizi baca ayat, dapat program, dapat Ustaz Tarmizi baca, ke sana ada orang baca, satu, bertambah iman. Bila bertambah iman, walaupun ayat yang sama, kita tahu bahawa bersedia iman akan ditambah. Ya, kena ada mindset itu. Bukan kata alah surah Qul Huwallah je, kan. Kalau dia ada mindset begitu, itu adalah macam yang tadilah. Orang yang ada penyakit hati dia akan cakap, alah ada tambah iman ke, tak ada apa pun, so what, dia cakap begitu. Tetapi bagi orang yang beriman, dia bertambah iman, dan yang keduanya, dia rasa gembira. Sebagaimana kita pernah jumpa pada ayat yang ke 112, ya. Sebelum ini kita tengok bila at-taibunal abidunal hamidun nasaihun, sampai ke hujung itu Allah kata wabasyiril mukminin, ya. Orang-orang yang sudah jual dirinya kepada Allah dia ini sentiasa diberikan kabar gembira kerana bertaubat, beribadah, memuji, berpuasa, rukuk, sujud, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan menjaga hudud, menjaga hak-hak dan had-had daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dapat berita gembira. Jadi ceritanya ialah bila dapat ayat Quran dia akan rasa wah,
ya, dia dapat lagi dia punya penawar, dapat lagi dia punya peringatan. Allah nak ingatkan saya, nasihat daripada Allah ni, bukan daripada orang biasa, daripada Allah. Ini adalah respon orang beriman kepada ayat al-Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim, pada ayat 125, orang yang di dalamnya hati ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambahkan kekafiran yang sedia ada dalam diri mereka, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ya, Allah kata fazadathum rijsan ila rijsihim, ya, ada dia punya kotor-kotor dalam hati je, itu bertambah lagi kotor. Quran tidak menambahkan lagi dia punya syifa penawarnya, tetapi bertambah kotor. Macam mana boleh jadi bertambah kotor? Pasal dia mendustakan. Allah kata kamu akan dapat syurga, dia kata betul ke dapat syurga, kan? Bila Allah kata takutlah pada neraka, lah asyik-asyik neraka. Perkataan-perkataan itu kita kena jaga, pasal itu lambang kekotoran. Itu sebabnya kalau ada yang kata bahawa Allah asyik-asyik tazkirah, itu tanda bahawa hati ada penyakit. Kita kena jaga-jaga, pasal orang yang baca Quran, yang faham, dia dapat detect orang ni sedang ada penyakit, kan? Ataupun asyik nak dengar Quran, dia tak boleh ke buat benda lain, nyanyi sikitlah contohnya. Itu tanda bahawa ada rijsan, ada rijs sebagai kotoran. Kalau dalam surah Maidah itu, kotoran itu dikaitkan dengan arak, azlam, ya, tentang judi. Jadi istilah itu Allah gunakan kepada orang yang tidak mengambil ayat al-Quran ini sebagai sumber tambah iman dan sumber kegembiraan. Pada ayat 126, ya, 126 yang dibacakan oleh Ustaz, kita nak minta sekali lagi Ustaz, ya, cerita tentang masih orang munafik. Allah nak tutup sebelum bawa kepada sifat orang beriman yang puncaknya ada pada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tengok dahulu sifat munafik yang memang Allah tala betul-betul ni, kan? Agar apa? Bukan kita kena cari orang tu kat luar. Kita kena tengok dalam diri ini, sifat itu saya ada tak, kan? Ada tak? Kalau ada, selepas bulan Ramadan masih ada lagi, Ramadan saya hari itu jadi apa? Contohnya, ya. Jadi kita baca sama-sama ayat 126. Baik, kita baca 126. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sempat sebut tadi, orang iman. Bila baca tadi ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah iman, bukan mengurangkan iman kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Sadaqallahu alazim. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memerhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Apakah yang kita boleh belajar daripada ayat 126 ini? Orang-orang yang beriman ataupun tidak beriman akan sentiasa diuji, ya. Dan orang-orang munafik ini Allah nyatakan mengapa mereka tidak perhatikan kepada cabaran yang datang kepada mereka sekali ataupun dua kali. Apa bendanya? Salah satu daripada cabaran kepada mereka sebelum ini ialah peperangan. Peperangan adalah puncak kepada suatu ujian selain daripada keperitan-keperitan dalam hidup kita. Itu sebabnya Ustaz, ya, sebenarnya kalau kita tak ada perang, sebenarnya dalam perjuangan hidup kita, dalam keluarga, dia sekali-sekala dalam setahun tu mesti ada dia punya yang gelora. Tak kena gelora. Ya, gelora. Jadi bagi orang yang beriman, bila ada gelora itu, dia tahu bahawa dia nak bertaubat dan dia nak mengambil peringatan daripada Allah SWT. Dia nak kembali, pasal ya Allah, mungkin aku ni dah 6 bulan ini semayang dah makin lambat, kan? Ataupun saya rasakan selepas 6 bulan ini, ya, saya punya Quran dah makin kurang. Dia akan ada rasa begitu. Kalau dalam OB Ustaz, ya, istilahnya organizational behavior dalam human resource, kita bercakap tentang manusia ini pada awalnya bersemangat, ya, lepas tu dia turun, lepas tu bila ada sesuatu peringatan dia naik balik, ya. Jadi cara Allah memberi kita peringatan adalah daripada Quran. Tuan-tuan baca Quran ini adalah sumber peringatan. Tetapi ada orang yang dia tak baca Quran, dia tak dapat sumber peringatan, jadi Allah bagi dia ujian. Ya, Allah bagi dia ujian, terkejut dia pada hidup dia selepas 3-6 bulan itu, maka Allah expect
untuk kembali pada Allah, ya, untuk yadhakkarun. COVID-19 adalah salah satu daripada ujian yang sebenarnya bagi orang beriman, oh saya kembali pada Quran, saya cari balik kepada tazkirah-tazkirah. Tetapi bagi orang-orang yang munafik, dia merasakan bahawa apa kebendanya ni, kan, habis COVID-19 nanti saya huha-huha balik semulalah. Itu adalah tanda bahawa tidak mengambil peluang ujian yang Allah bagi, bukan untuk benci kepada kita, tetapi Allah sayang dan Allah panggil dengan untuk taubat dan juga menjadi sumber peringatan pelajaran dalam kehidupan kita seharian. Jadi itu sebabnya dalam setahun kita mesti akan bergelora, jangan bimbang Ustaz ya. Ini formula Allah bongkar ini agar apa, kita jangan ada dalam comfort zone. Kita rasanya bahawa Allah dah biarkan, tak apa kot, nanti dah tua nanti baru saya nak taubat, saya nak ambil peringatan. Tidak. Setiap tahun Allah akan bagi package, ya, confirm sebagaimana dinyatakan pada ayat 126, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita perhatikan ghaludha, ya, yang bermaksud kasar ataupun tebal, 13 kali disebut di dalam al-Quran, dan Allah menyatakan kepada orang yang bertakwa wal yajidu fikum ghilzah, ya, iaitu pada ayat 123 bersifat tegas, bersifat kasarlah kepada siapa? Al-kuffar. Al-kuffar ini adalah orang kafir yang tidak beriman, yang menentang kepada Islam selepas apa? Selepas kita mengingatkannya, ya. Kalau kita tak ingatkannya kepada agama, kemudian dia kasar dengan kita tak nak terangkan, sebenarnya kita tidak boleh panggil dia kafir. Dia sebagai non muslim, belum lagi orang yang beriman, dan dia belum Islam kerana dia tidak mendengar pencerahan daripada kita sebagai umat yang beriman. Jadi ini pelajaran untuk kita daripada halaman 207. Kita berhenti sebentar, kita kembali semula selepas ini melihat bahagian akhir, bagaimana Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesungguhan kasih sayang Nabi walaupun dalam surah yang amat tegas bercakap tentang perang, qital dan juga pembunuhan. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah kita dah pada buku surat yang terakhir, surah At-Taubah. Walaupun kita berpisah dengan surah At-Taubah, kita bertemu dengan surah-surah yang lain, kita tak berpisah dengan Al-Quran. Kita berpisah dengan surah saja, kerana kita meneruskan perjalanan Al-Quran kita, dan juga dah begitulah dalam kehidupan kita semua. Semoga apa yang dicerahkan oleh Ustaz Fazrul tadi dapat sama-sama kita hadamkan bersama untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, tajwid pada kali ini saya ingin merakumkan, maksudnya berkenaan dengan hukum mim sakinah ataupun mim mati. Kita boleh lihat slide kita ini, mana mim sakinah ini dia bila bertemu dengan huruf hijaiyah, dia akan pecah daripada 3 hukum. Kita tengok slide yang kita telah buat seperti gambar rajah supaya kita nampak lebih jelas. Mim mati itu pecahannya, yang pertama ialah ikhfa syafawi, dan yang kedua itu ialah izhar syafawi, dan yang ketiga itu ialah idgham mithlain. Tiga-tiga hukum dah kita belajar. Yang mana ikhfa syafawi ni, saya ulang balik, ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan ba, dia kena panjangkan gunnahnya kat situ. Yang kedua, izhar syafawi yang kita dah belajar, bila bertemu dengan huruf selain daripada ba dan mim, maka hendaklah kita baca dengan jelas matinya izhar itu, mim mati tanpa dipanjangkan gunnah tersebut.
Dan yang ketiga idgham mithlain ataupun mutamathilain, apabila mim mati bertemu dengan huruf yang sama jenis dengan dia, itu huruf mim, maka juga dibaca dengan dipanjangkan gunnah, disempurnakan gunnah itu. Maka inilah ketiga-tiga hukum yang berkaitan dengan hukum mim mati. Mudah-mudahan bila kita baca Al-Quran, lebih lagi dalam surah Al-Fatihah lah, ada beberapa hukum mim mati. Siratal ladzina an'amta, yang pertama mim temu dengan ta. An'amta alaihim ghairi, mim temu dengan ghain, izhar syafawi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mim bertemu dengan waw pula. Maka ada tiga kat situ. Maka sekurang-kurangnya bila kita dah belajar, kita nampak dah macam mana kita nak jelaskan mim mati tu macam mana, dan tidak boleh kita lama-lama kat situ memanjangkan suara gunnah tersebut. Baiklah, sama-sama kita mudah-mudahan dah selamat beramal. Kita nak teruskan lagi. Saya kira ayat yang baki ni cukup besar, memang cukup besarlah menjadi ikhtitam ataupun penutup surah At-Taubah. Sila Zafar. Okey Ustaz, terima kasih ucapkan. Memang kita nak habiskan, insya-Allah kita nak tamatkan surah At-Taubah ini untuk kita mengambil kesimpulan bagaimanakah kita berinteraksi dengan surah At-Taubah ini. Awalnya dengan konsep bara'atu minallahi wa rasulih, iaitu kita berpisah, ya Allah dan Rasul berpisah daripada orang-orang yang musyrik, dan tegas di dalam surah At-Taubah ini kepada mereka yang tidak beriman, yang sudah diingatkan dan menyerang kepada umat Islam. Ya, ada tiga perkara penting untuk kita memahami tentang konsep tauhid yang ada dalam surah At-Taubah ini sendiri. Jadi ada ayat 127, 128, 129. Allah bekalkan kepada kita agar kita jauh daripada sifat orang munafik sebagaimana ayat 127, tetapi kalau boleh kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat 128 dan 129. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Surahul Azim. Begitulah tiga ayat daripada surah At-Taubah mengakhirkan ya bacaan kita untuk sama-sama kita mengambil kesimpulan pada ayat 127 dan apabila diturunkan suatu surah, mereka saling berpandangan. Siapa mereka? Di kalangan orang-orang munafik. Sesama mereka sambil berkata, adakah seseorang daripada kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Inilah sifat orang-orang yang munafik ya, ataupun orang-orang yang ada masalah hati, iaitu bila turun surah telah dijelaskan tadi, salah satunya ialah dia kata bertambah iman ke? Kan? So what?
pada ayat 124. Pada ayat 127 ini dia kata apa? Dia tanya, ada tak orang lain yang tengok kamu? Ya, pasal apa? Pasal sebenarnya mereka selepas itu buat apa? Sarafu, ya. Thumman sarafu. Mereka menyelinap pergi. Satu dari segi fizikal, tetapi dari segi emosi juga, ya. Bila kita dengar ayat Al-Quran, tuan-tuan sekalian, ya, ia akan menangkap hati kita. Itu yang berlaku, ya. Dia akan menangkap siapa sahaja yang dengar ayat Quran, Islam tak Islam, munafik apa sebagainya, dia akan tangkap hati. Pasal Al-Quran ini dia akan target kepada lapisan pertama namanya sadar, lapisan kedua namanya adalah qalb, lapisan ketiga namanya fuad, lapisan keempat sampai lub, hati nurani yang paling dalam. Maka bila orang munafik dengar, bila dia rasa macam alamak, dia ayat ni cakap pasal kami kita lah, ya, kita kena baikilah. Kesannya apa? Hati ada fitrah itu, dia akan cuba juga untuk menyelinap. Ya, istilahnya thumman sarafu. Itu sebabnya dalam hidup kita ini, kalau kita dengar tazkirah, kita dengar ayat Al-Quran, kita cuba faham, kalau ianya memang macam istilahnya apa Ustaz, macam kena pukul kan, macam kena laser dekat hati itu, itu tandanya peringatan itu sedang sampai. Jangan diselinap. Apa maksud jangan diselinap? Jangan kita pula alah tak apalah, tak apalah. Ada masa lagi, lama lagi nak pergi. Jangan cakap begitu, ya. Pasal memang hati kita ini bila dia ditiup was-was oleh syaitan, maka dia ada sifat itu Ustaz, ya. Dia suka untuk sarafa, ini maksudnya dia bertukar kan. Kalau sarafa tu kan tukar duit kan. Dia suka mengelak-ngelak begitu. Itu adalah sifat manusia bila dia berada dalam keadaan nafs yang mungkin ammarah bisu, yang menyeru kepada keburukan. Tetapi bila kita selalu latih diri kita nafs itu, ya, kita latih, bila dia dengar ayat Quran Allah cakap A, dia akan cakap ya Allah, aku ni belum A tapi ampunkan aku ya Allah. Itu kesannya. Bila dia tahu dia dah A, dia Allah istiqamahlah aku ini buat A. Contohnya solat kan. Solat pada masanya. Ya Allah, aku memang nak dirikan solat pada on time ya Allah. Itu adalah sifat orang beriman. Bila dia terasa tersasar sikit, dia tidak cuba alah tak apa. Kan, dia cuba mengelak daripada perkara tersebut. Pasal apa Allah cakap kalau buat begini tuan-tuan sekalian, sarafallahu qulubahum biannahum qaumul la yafqahun. Kalau dia buat begini, dia mengelak, maka Allah akan buat apa? Palingkan hati mereka. Mula-mula kita mungkin kalau kita tengok ada adik-adik, ya, ataupun kita sendiri, dulu kita belajar okey, kita belajar agama sikit, kita buat ikut apa yang mak cakap, ayah cakap. Tetapi bila kita dah mula mengelak, antara teknik mengelak yang banyak berlaku pada orang munafik pada waktu itu adalah menggelakkan, mentertawakan, bermain-main dengan hal agama. Dia buat lawak dengan kawan. Bila dia buat lawak, daripada kata jumlah sembahyang on time, tak apa, kau pergi dulu, aku cepat. Contohnya kan, aku tak apa, aku sembahyang lambat pun tak apa, aku banyak pahala. Kita buat lawak begitu, akhirnya Allah akan saraf, Allah akan palingkan hati seseorang itu. Itu yang kita kena jaga-jaga, jangan sampai itu menjadi amalan. Bi annahum qaumul la yafqahun, kerana mereka ini tidak memahami, ya. Memahami apa? Memahami tentang ayat ini ataupun psikologi tentang bagaimana hidayah berfungsi dalam diri seseorang. Dan lebih daripada itu, ada yang kata ustaznya, kalau saya pergi ke program-program dengar My Quran Time, nanti saya dengar macam ustaz tu cakap ataupun ayat yang dibaca tu macam dia tala tong kan. Jadi saya tak naklah tahu benda itu, pasal kalau saya tahu nanti banyak perkara yang saya kena baiki. Kalau kita tidak pergi belajar ilmu, kita mengelak daripada belajar ilmu, itu maksudnya kita adalah lebih teruk daripada orang yang belajar tahu tak betul, tetapi dia rasa macam bersalah dan akhirnya baiki elok-elok, ya, belaki sikit-sikit. Tetapi kalau ada yang kata bahawa saya tak naklah, kalau dengar Al-Quran ni selalu dengar ceramah ke, nanti saya tahu kelemahan saya yang saya tak ikut, nanti saya akan rasa bersalah. Mengelak daripada proses belajar dan rasa bersalah itu namanya adalah sarafa, ya, thumman sarafu. Kesannya apa? Itu lebih teruk lagi, ya, di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya My Quran Time ini tuan-tuan sekalian, ya, harapnya dengan ayat-ayat yang kita bacakan, ya, daripada Allah Subhanahu taala ini, ia adalah satu ubat yang penting agar apa? Agar kita kembali pada Allah, taubat, dan yang keduanya apa? Kita bergembira dengan perkataan Allah, ya, bukan sekadar bergembira dengan perkataan kita sendiri sebagai manusia. Maka siapakah individu yang amat inginkan,
ya, kebaikan kepada seluruh manusia, ya, yang berjuang habis-habisan sepanjang hayatnya, dan misinya itu bukan berhenti selepas wafatnya tetapi diteruskan. Itulah ayat 128, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah angkat. Sifatnya inilah yang kita ingin hargai dan contohi. Apakah sifat Nabi? Yang pertama, Allah datangkan. Ya, Allah datangkan ini sebagai satu rahmat daripada Allah daripada kalangan kamu. Daripada kalangan kamu. Apakah rahmatnya? Pasal kalau katakan datang daripada kalangan malaikat, Ustaz, ya. Datang daripada kalangan malaikat, ya, susah kita ni. Nak ikut pun susah. Nak ikut susah, Ustaz. Kan, tak makan, tak minum, macam-macamlah, kan. Okey, itu yang pertama. Tapi lebih daripada itu, apakah sifat Nabi yang Allah angkat? Azizun alaihi ma anittum. Dia rasa amat berat. Aziz ini rasa apa? Rasa berat sangat, rasa sedih sangat, ya, tak tentu arah, ya. Bila apa? Bila ada sesuatu yang dideritai oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beragama Islam, yang tak beragama Islam, semuanya Nabi bimbang. Itu sebabnya Nabi berjuang 23 tahun itu. Nak cakap tak ada harta dah banyak, kan. Berniaga dulu, kemudian Khadijah pun ada harta, happy-happy jalan satu dunia, cuti-cuti, kan. Relax boleh. Tetapi Nabi bukan begitu. Nabi adalah seorang yang azizun alaihi ma anittum. Apa-apa sahaja yang berlaku pada Bilal di Mekah, ya, apa sahaja yang berlaku kepada Bilal dah beragama Islam. Kalau Abu Sufyan contohnya, Nabi tak kan duduk diam selagi belum lagi berimannya individu-individu ini kepada Allah Subhanahu taala, ya. Harisun alaikum, ya. Apa maksudnya? Sangat menginginkan keselamatan kepada kamu. Nah, ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak sama-sama juga, ya, kita amalkan sunnah ini. Dia kalau boleh, Nabi ini nakkan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan kepada umatnya, ya, termasuk yang bukan Islam, ya. Kalau boleh masuk Islam ini pasal nanti dapat rahmat dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di hujung itu dinyatakan bil mu'minin raufur rahim. Ya, dengan dia diletakkan awal sikit, Ustaz, ya. Bil mu'minin, dengan orang beriman. Nabi sifatnya apa? Raufur rahim. Rauf ini maksudnya kalau diterjemahkan dalam Quran Amazing ini sebagai sangat penyantun, sangat penyantun. Tetapi lebih daripada itu, bukan sekadar penyantun, tetapi Nabi memahami kepayahan yang dihadapi oleh semua orang yang bersama dengan Nabi, ya. Apa yang Nabi lakukan itu semuanya kerana Nabi memahami. Ada seorang yang dia mengadu pada Nabi, ya. Dia mengadu pada Nabi pasal isu anak dia meninggal kalau tak silap. Dia dah ngadu-ngadu, lepas tu Nabi kata suruh bersabar, kan. Lepas tu dia marah Nabi pula. Dia kata kamu tak pernah merasai benda ni. Padahal kalau dia tahu sejarah Nabi, segala cabaran di dunia ini, yang pakej lengkap ujian yang dapat paling tinggi ialah pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab sakit pun dapat kena sihir, Ustaz, kan. Bab apa? Anak meninggal ada, Ibrahim meninggal. Bab isteri meninggal, bab nak kena bunuh, bab nak ditohmah, digelar sihir, gila, macam-macamlah. Satu dunia punya cabaran yang ada, semuanya sudah kena pada Nabi. Jadi itu sebabnya Rauf ini adalah sifat penyantun dan memahami kepayahan orang tersebut. Itu sebabnya dalam kehidupan kita ini, kalau kita ada masalah, Ustaz, ya, orang yang belajar Quran ke belajar tadabbur, ya, kadang-kadang saya buat modul, Ustaz, kan. Modul itu adalah untuk orang yang memang tak pernah tadabbur, kan. Jadi modul begitu adalah kerana apa? Kerana dulu saya belajar dekat US, belajar bahasa Arab sikit-sikit, Ustaz, ya. Tengok ayat Quran ni dia macam apa maksudnya, kan. Jadi bila dah rasa begitu, dia tak macam setengah yang dah belajar di bahagian Quran Sunnah, dia dah faham dah. Baca ayat ini je, oh dia dah tahu dah maksudnya. Jadi kerana kepayahan itulah, maka bila saya buat modul untuk latihan ke dalam program TNT, Ustaz, kan, ia adalah sesuatu yang sesuai untuk orang yang bawah. Ya, pasal apa? Orang bawah itu saya pernah mengalami peristiwa itu, contohlah, kan. Okey. Jadi bagi Nabi ini boleh rauf kerana apa? Kerana Nabi pernah mengalami semua perkara tersebut. Dan dalam masa sama, Nabi ini amat penyayang kepada semua orang-orang yang beriman, ya. Ini adalah ayat 128. Dan kerana kasih sayang Nabi yang ditunjukkan pada ayat 128, mungkin pelik sikit
Ini dalam surah At-Taubah kan surah ganas. Kan. Sebenarnya apakah yang perlu kita amalkan tuan-tuan, yang perlu kita faham? Selagi kita boleh berjuang mengingatkan, mengajak orang kepada iman, maka itulah yang perlu kita buat. Ya, itu sunnah Nabi. Jadi kalau ada yang kata mengapa ini dalam ni ada cakap pasal qital, berperang apa sebagainya, itu hanya dibuat selepas orang itu diajak tapi masih lagi melawan. Tapi kalau orang tu melawan tapi kita tak pernah ajak, seperti mana Nabi ajak harisun alaikum sebentar tadi, maksudnya kita ni belum lagi buat misi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita kena buat. Ya, kita biasa cakap makan kurma Ustaz, ya. Bulan Ramadan lepas kita makan kurma, ya, minum air Zam-Zam sunnah. Tapi ini adalah sunnah yang amat penting, ayat 128, iaitu sunnah rasa tak senang duduk kalau saya ini tak sampaikan lagi Islam ini kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kita kena cari strategi itu sebagaimana Nabi cari strategi. Tapi kalau orang tolak juga malah serang, barulah diizinkan untuk pergi berperang. Jadi kerana kelembutan Nabi, kasih sayang Nabi, ayat 129 adalah perkataan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sekali lagi ayat 129 bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir fa in tawallaw faqul hasbiyallah فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Maka jika mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selainnya, hanya kepadanya aku bertawakal dan dialah Tuhan yang memiliki arasy singgasana yang agung. Apakah perkataan yang diajarkan oleh Allah? Ya, Nabi amat penyayang. Nabi amat penyayang. Dan kerana penyayangnya Nabi ini, Raufur Rahim, memahami, ya, suka nakkan yang terbaik kepada umatnya. Yang belum Islam, masuklah Islam. Yang sudah beragama Islam ini betul-betullah beriman, ya. Maka kerana kelembutan Nabi itu, Nabi memberi apa? Contohnya Ustaz, ya, orang tak nak pergi berperang, tak apalah, tak pergi berperang, kan? Tapi kena tegur dengan Allah, ya. Kemudian apa lagi? Ada beberapa peristiwa dalam peristiwa Badar contohnya, boleh tak dibebaskan? Nabi bebaskan. Pasal Nabi penyayang. Ya, Nabi penyayang. Tapi lepas tu ditegur oleh Allah bahawa kamu tak boleh bebaskan, kamu sepatutnya hancurkan. Jadi teguran-teguran itu kerana apa? Nak mengajar kepada kita. Mengajar apa? Sebenarnya kasih sayang melampaui daripada kebencian kita kepada orang yang tidak beriman ataupun belum sedar tentang kebaikan hidayah kepada Allah Subhanahu taala, ya. Kena tegur itu kerana apa? Kerana ada limitnya, tetapi kasih sayang, Rauf, Rahim, ini dua nama Allah yang dipinjamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sunnah kepada kita untuk kita hidupkan. Maka kerana Nabi sayang itu, Nabi tak Nabi terus, tapi kalau dah sampai satu masa ada yang berpaling. Ya, berpaling. Maka Allah ajarkan hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah. Tiada Tuhan kecualinya, kepadanya aku bertawakal. Perkataan ini Ustaz, ya, sebagai satu pengubat jiwa lah, ya. Sebenarnya bagi mak, kalau katakan anaknya degil sangat, ya, mak dah cakap dah buat macam-macam tapi anaknya degil juga, maka pada waktu itu sebutlah hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam kepayahan hidup kita, perkataan ini akan menenangkan, cukuplah Allah. Tetapi dalam masa yang sama, mengapa sampai kena diajar oleh Allah kepada Nabi? Kerana apa? Kerana dalam hidup Nabi ini, Nabi tak semudah itu cakap hasbiyallahu la ilaha illahu di halayak ramai, ya. Pasal fakul ini cakaplah, ya, katakanlah. Pasal kalau kita cakap perkara ini Ustaz, ya, contohnya anak degil,
ya, baru kita cakap sekali jom solat, anak tu tak solat lagi, cukuplah Allah, dah mak dah cukup Allah je, kan. Apa perasaan ustaz kalau anak dengar mak cakap gitu? Allah. Anak pun kata alamak, mak Hafsah tiba-tiba ni mak, kan, minta maaf mak, kan. Anak akan rasa bersalah, kan. Tetapi kalau mak berkali-kali dah cakap dan kemudian mak dah rasa tak boleh sangat, maka bercakap perkara ini di khalayak, cakap perkara ini pada sendiri okey, pada setiap masa memang kita kena cakap perkara ini untuk memujuk diri kita. Tetapi cakap perkataan ini pada khalayak ramai itu melambangkan bahawa dah cukuplah tu. Ya, dan Nabi ketika dalam perjuangan Allah kata berkatalah perkataan ini kerana apa? Kerana jangan sampai merosakkan diri, kerana sayangkan sangat, kerana amat menyantuni sangat kepada orang-orang di sekitar, santunilah diri sendiri. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita sama-sama perhatikan resolusi kita, iaitu sentiasa semak keimanan yang patut meningkat selepas mendengar ayat Allah. Yang kedua, bersihkan hati daripada penyakit yang menyebabkan Al-Quran tidak menjadi penawar. Dan yang ketiga, elakkan daripada mengambil ringan ujian yang melanda untuk kembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah situasi yang tuan-tuan boleh saksikan di atas skrin, iaitu kita untung ada Rasul, ya. Baginda nakkan kebaikan yang terbaik, ya, dan kalau ada yang tak nak, maka cukuplah Allah. Kita bersyukur dengan perjuangan Nabi itu kita dapat Al-Quran, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama dengan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan yang lalu sebagai Ramadan yang terbaik buat kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah Ramadan yang akan datang pula, ya Allah. Kami berazam untuk melakukan lebih baik daripada apa yang kami telah lakukan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan yang lalu benar-benar mengajar kepada kami erti iman dan takwa yang sebenar, ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan kami, bacaan Al-Quran kami, tadabbur kami, sedekah dan infak kami, ya Allah. Qiyam kami, salat tarawih kami dan puasa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima taubat dan juga amalan kita pada bulan Ramadan yang lepas dan juga pada bulan Syawal ke hadapan ini, dan kita doa pada Allah SWT kita terus menjalankan misi perjuangan Nabi yang dirakamkan pada ayat 128. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan, sebagai menyambung mata rantai perjuangan Al-Quran yang dimulakan ataupun diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabung gerakan ini adalah untuk kita sama-sama membantu, sama-sama kita menggembling tenaga, kerana Nabi sudah buat yang terbaik, ya, dan kita tidak boleh duduk diam. Raufur Rahim itu tanda kesantunan, kasih sayang, empati kita adalah dengan sama-sama menyumbang dan melaksanakan program-program. Dan insya-Allah kita akan bertemu kembali dalam jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, yang kita harapkan kita terus berjuang, sensitif kepada apa sahaja perkara dalam hidup ini untuk bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.